Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, manusia ialah satu keluarga. Datuk nenek kita Adam dan Hawa, manusia pertama yang dicipta oleh Allah. Darinya datanglah juta, bilion manusia tersebar di seluruh dunia. Allah buat dunia ni luas untuk manusia berhijrah. Jika di mana-mana tempat di dunia ni mereka merasa kesusahan dalam beribadah kepada Allah, Allah bagi tahu, tidakkah dunia aku cipta untuk kamu tu luas. Jadi kita diperintah berhijrah jika tempat di mana kita duduk kita menghadapi kesusahan atau gangguan dalam beribadah kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ini satu keluarga. Jin juga satu keluarga. Jin dan manusia dua ciptaan Allah yang diberi oleh Allah kebebasan untuk memilih, untuk taat atau tidak taat. Inilah dua ciptaan manusia yang Allah beri mereka pilihan untuk taat atau tidak taat. Selain itu, sama ada mereka mahu atau tidak, mereka kena taat. Burung, haiwan, ikan, gunung, pokok, mereka ni taat pada Allah, sama ada mahu atau tidak. Malaikat. Jadi kita manusia ni diberi oleh Allah pilihan. Jadi kalimah la ilaha illallah ni, iaitu namanya kalimah yang benar ini, Allah tawar kepada makhluk Allah yang lain. Semua makhluk dia. Gunung tak mau terima. Tapi manusia dia terima. Terima apa? Terima beban untuk memenuhkan hak kepada kalimah benar ini. Kerana manusia mempunyai kualiti untuk memenuhi tanggungjawab pada kalimah yang benar ini. Jadi manusia menerima. Gunung tak menerima, dia tahu dia tak ada kemampuan untuk menanggung beban kalimah yang benar ini. Jadi kerana manusia menerima tanggungjawab ini dan apabila gagal memenuhkannya, maka mereka jadi hipokrit, mereka jadi orang yang pura-pura Islam dan mereka menjadi orang penyembah berhala. Dan mereka diseksa. Jadi yang dapat menyempurnakan tanggungjawab beban atas kalimah yang benar ni, hak kepada kalimah benar, mereka jadi orang beriman, beramal soleh, dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Jadi mereka, manusia ni diseksa
dan diberi ganjaran atas sama ada mereka dapat memenuhi tanggungjawab kalimah benar ni ataupun tidak. Kalau tidak, Allah tak seksa mereka kalau mereka tak penuhkan tanggungjawab kalimah berat ni. Tapi mereka telah bersedia menerimanya. Kerana itu, yang menerimanya dan memenuhkannya diberi ganjaran syurga, dan yang melalaikan dan meninggalkan tanggungjawab ni diberi neraka. Kalau tidak, Allah tak masukkan seperti mana gunung tak masuk dalam neraka. Kerana mereka tidak menerima perjanjian ni. Perjanjian ni lah membuat kita diseksa kalau tidak menunaikannya, dan diberi ganjaran jika dapat menunaikannya. Jadi kita tidak boleh lari daripada menunaikan tanggungjawab kepada kalimah yang benar ni kalau kita mahu selamat dan bahagia di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi sebab itulah kita manusia ni belagak menerima kalimah yang berat, menerima tanggungjawab, beban yang berkait atau tanggungjawab yang berkait dengan kalimah yang benar. Kalimah yang benar itulah kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kenapa gunung tak diseksa? Kenapa haiwan tak diseksa? Kenapa pula gunung dan haiwan tak diberi syurga? Kenapa kita diberi, kita kalau kita tidak menunaikan tu, kita diberi neraka. Kalau kita menunaikannya, kita diberi syurga. Sebab kita telah buat janji. Kita telah berjanji untuk menunaikan. Atas kesediaan kita, atas perjanjian kita itulah kita diseksa atau diberi ganjaran. Jadi manusia, kalau dia tak mau masuk neraka dan tak mau masuk syurga, dia kena minta jadi haiwan lah. Atau jadi gunung, batu, sungai. Tak usah jadi manusia. Tak usah jadi manusia. Jadi ada sebahagian manusia yang Allah jadikan monyet, ada jadi setengah ikan. Dalam filem klasik Melayu tu, bawang merah, bawang putih. Cerita mak dia jadi ikan kaloi. Itu mungkin benar, sebab ada manusia Allah jadikan ikan. Jadi mula manusia adalah ikan. Jadi Anzala boleh minta jadi kerbau atau jadi babi. Babi tu dia tak terima tanggungjawab, dia tak ada masuk neraka, tak ada dia masuk syurga. Tapi manusia menerima, membuat perjanjian, terterima. Jadi kalau kita tahu ni, kita tak boleh tak terima. Kalau kita tak terima, kita akan masuk neraka. Kita akan diazab. Jadi manusia ni, begitu jinak, manusia ni dia diberi syurga jika dia menunaikan hak ni, dan diseksa neraka kalau dia tidak menunaikan hak. Dia telah buat perjanjian, menerima perjanjian. Dia buat perjanjian lah. Setiap orang yang buat perjanjian, dia ada akibat. Macam kau berjanji beli tanah ni, nak bayar duit. Kalau kau tak bayar duit, tentu kau buat salah kan. Kalau kau bayar, kau buat betul. Sebab ada berjanji. Begitulah dengan Allah, kita buat janji. Jadi manusia ni kadang bila manusia dia punya kelemahan dia, walaupun dia ada kemampuan untuk
menyempurnakan tanggungjawab, tetapi dia kadang terpedaya. Dia kepada membuat kezaliman dan membuat dengan cara-cara orang yang jahil. Allah beritahu. Jadi manusia ni dia ada kelemahan dia, iaitu dia cuba ikut cara orang yang ignorant, jahil, dan dia selalu terdorong kepada melakukan ketidakadilan, kezaliman. Jadi kalau dia dapat memelihara diri dia dari tidak mau berlaku zalim dan membuat perkara dengan cara orang yang jahil, iaitu mereka buat dengan cara Nabi-Nabi, dan mereka berlaku adil, maksudnya mereka menunaikan hak semua orang yang berhubung dengan dia, maka dia akan dapat menunaikan hak kalimah. Berlaku adil kepada Allah, kepada diri dia, kepada anak dia, kepada isteri dia, kepada haiwan, kepada itu semua. Dan dalam melakukan apa benda, dia kena ikut cara yang Allah tunjuk. Dia dapatlah menunaikan. Kalau dia degil, dia tak mau ikut cara yang Allah tunjuk, dan dia berlaku tidak adil, dia akan tak dapat menunaikan tanggungjawab. Maknanya kalau dia ikut nafsu lah, kalau dia ikut nafsu dia atau keinginan dia, jadikan keinginan itu Tuhan, maka dia akan gagal. Jadi banyak manusia dia mengikut keinginan dia, macam Yazid mengikut keinginan dia dari kecil dia, sampailah dia jumpa saya ni pun masih lagi diberitahu lah, tapi susah nak menukar, kerana tabiat mengikut keinginan tu sudah jadi darang daging kepada Yazid. Maksud mengikut cara sendiri dan berlaku tidak adil. Bila kita berlaku tidak adil, bila kita tidak berbuat mengikut cara yang Allah mahu, maknanya tidak adil lah. Tidak adil kepada diri kita. Jadi dua benda tu sama. Berlaku tidak adil mengikut cara orang jahil. Bila kita mengikut cara yang bukan Allah tunjuk, menjalani hidup ni, kita jadi orang tidak adil. Kenapa kita jadi tidak adil? Kita ikut cara kita. Dan cara ini kita ikut sebab kita ni kita bertuhankan selain Allah. Kita bertuhankan nafsu. Mulalah kita ikut cara lain, bukan cara Nabi yang Allah tak. Sebab itu orang yang mendapat petunjuk ialah orang yang mengikut jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ialah jalan Nabi-Nabi yang Allah hantar. Tidak boleh ikut cara lain. Orang yang kata dakwah ni banyak cara, bukan cara Nabi Muhammad aja. Itu orang yang tak ikut jalan yang lurus. Mereka tu orang yang sesat. Orang yang cakap dakwah banyak cara. Salah satu cara saya. Yang lain cara lain. Tak usah nak ajak saya buat cara awak. Saya ada cara. Ini orang yang merasa dia pandai, berlagak. Sebenarnya tak boleh buat cara lain. Tak ada banyak cara. Ada 1001 macam cara. Cara hanya satu. Cara yang benar untuk menyempurnakan tanggungjawab kalimah tu. Tak boleh cara lain. Caranya ikut cara yang Allah tunjuk. Yang Allah tunjuk pada Nabi-Nabi, yang Allah hantar Nabi-Nabi ni kepada kita. Nabi-Nabi ni dia tahu cara betul sebab dia ada wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala ajar dia. Dia tahulah cara yang betul. Kita ikut selain Nabi-Nabi, kita ikut cara yang tidak betul.
Kenapa kita ikut cara selain daripada Nabi-Nabi? Sebab kita tidak bertuhankan Allah. Kita mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sebab itulah, kita kena mengucap pertama sekali. Semua manusia seluruh dunia ni, untuk dia berjaya dapat menunaikan hak kalimah tu, mula-mula dia kena mengucap lah. Selepas dia mengucap, dia kena buat usaha bagaimana kalimah yang diucap menjadi kepercayaan dia. Bila dia mengucap, dia hanya tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Dinamakan orang tu orang masuk Islam. Apabila kalimah tu dah masuk ke dalam kepercayaan dia, ke dalam hati dia, dia dinamakan orang beriman. Bila dia sampai tahap yang Allah mahu, kepercayaan tu, dia jadi orang beriman dan beramal saleh. Kemudian terus naik hinggalah dia menjadi kekasih Allah. Syarat untuk masuk syurga, selamat dan neraka, hanya sampai tahap beriman dan beramal saleh. Jadi tak ada orang kat dunia tahu perbezaan ni. Sebab tak ada ceramah dibuat. Kalau mereka yang tak dengar ceramah saya ni, dia tak tahu. Dia tahu beriman saja. Semoga beriman. Dimasukkan bersama orang-orang beriman. Dia orang beriman lain, beriman beramal saleh lain. Ya. Jadi kita hari ini menganggap dan mengucap tu beriman. Itu Allah dah bagi tahu dah dalam Quran kepada Arab Badui yang mengatakan mereka beriman setelah mereka mengucap. Yazid dia percaya dia beriman dulu. Dia orang beriman. Bila dia mengucap dia. Rashidi percaya dia beriman. Tapi beriman ni tak selamat dari neraka. Kenapa? Iman tu tak cukup. Kenapa iman tak cukup? Maka amal dia tidak betul. Sebab iman tu tak cukup nak dapat ikhlas. Paling kurang setiap amalan nak diterima, cara betul, niat betul. Cara Muhammad, niat untuk sukakan Allah. Itu minimum. Jadi semua tak ada usaha atas iman. Apa usaha dibuat? Nak tahu banyak ilmu. Nak kuatkan iman, belajar. Itu percakapan salah. Tak bersandarkan mana-mana ayat Quran ni. Itu hanya sangkaan saja. Dan itu bukan ilmu. Itu semua namanya sangkaan. Sangkaan atau perkara yang disangka betul tapi tak betul. Benda yang tak betul disangka betul ni namanya apa sama? Bukan bahasa Inggeris. Kan. Ada satu kataan tidak betul dianggap betul dan bergantung kepada benda yang tidak ada evidence. Benda tak ada betul ni dia without evidence base, devoid of evidence. Dia macam teori tapi without evidence base. Tak ada teori yang dibuat atas dasar yang atas tanpa evidence. Apa nama dia? Dia ada term tu. Is mere fallacy, is mere fallacy ataupun ialah perkara yang tak benar. Jadi mengatakan nak kuat iman banyak ilmu ni is a fallacy. Ialah benda yang salah yang diberitahu oleh banyak ustaz, hampir semua ustaz-ustaz beritahu ni nak kuat iman kena ada ilmu.
Ini namanya falsafah yang tidak berasas, kefahaman yang tidak berasas. Jadi pahaman yang tidak berasas ni is not strong. It's like kan, yang akan hancur. It's not strong. Jadi nak kuatkan iman kena ada ilmu. Dengan ada ilmu baru ada amal. Baru bila ada amal baru ada iman. Ini konsep yang asasnya tak ada. Apa asasnya? Ayat Quran tak ada. Asas evidence yang mengatakan falsafah itu betul. Apa evidence? Melainkan sangka-sangkaan lah. Iman kuat kena ada ilmu. Kalau ilmu dulu baru iman, mesti ada ayat Quran. Tapi ustaz-ustaz ni telah cakap perkara yang tidak bersandarkan Quran, tidak bersandarkan hadis pun. Jadi mereka bercakap perkara yang salah, difahami oleh orang semua sebagai betul. Dan dia lah, nak kuatkan iman kena banyak ilmu. Oleh kerana itu kena belajar. Belajar dengan duduk majlis ilmu, baca kitab, pergi madrasah. Kepercayaan yang salah ni membuat semua orang Islam seluruh dunia sejak dulu melalui jalan salah. Belajar sebab nak kuat iman. Nak kuat iman kena banyak ilmu. Hanzalah dia nak tidur, bahasa Inggeris dia tidur, bayan bahasa Melayu pun dia tidur. Dua-dua dia tak minat. Jadi orang yang tak minat ni tak adalah diberi oleh Allah. Taklah diberi faham. Kita tak boleh faham bayan kalau kita tidur. Makan pun tak boleh. Bukan dengar bayan dia. Boleh makan kalau tidur. Tapi bila dibagi makan kat Hanzalah, dia jaga, dia tidur. Tapi bayan ni tak. Lagi dia minum. Dia jagalah ni. Lagi. Lepas sembuh benda air kat muka dia. Dah. Jadi kita telah congestion they call it. Congestion. Bahasa Inggerisnya congestion. Congestion mean benda yang tak ada asas. Asas makna tak betul. Tak ada evidence. Kalau manusia yang tak pakai Quran, dia pakai research base. Ustaz-ustaz tu ada buat research. Kalau buat research, ada orang berilmu, semua berilmu tu dapat beramal. Sekarang dia cakap iman kuat kena berilmu. Kerana apa? Kerana dengan ilmu dapat amal. Cuba buat research, pun gagal. Research tu dibuat, semua orang belajar agama, tengok dia boleh beramal tak? Cuba buat research lah, kosong. Banyak yang belajar sampai Azhar, sampai mana, tak semayang berjemaah. Tak semayang pun ada. Bukan perintah lain, semayang je dah tak boleh. Menipu boleh. Cakap bohong ada. Jadi maknanya berilmu, amal dah tak ada. Macam mana nak pergi ke iman? Jadi percakapan yang salah ni akan menerkam mereka di akhirat ni. Mereka pasti akan dimasuk ke dalam neraka kerana mengajar yang salah. Kita ni kalau mengajar yang salah, orang beramal dengan apa yang kita ajar, kita dapat bahagian daripada
pengajaran kita. Bukannya kita terlepas. Semua ustaz-ustaz yang mengajar nak kuatkan iman berilmu, dia masuk neraka. Sebab it is conjecture dalam bahasa Inggeris yang tak ada berasaskan evidence lah. Kalau buat research pun dia dah salah lah. Belum Quran lagi. Quran memang salah lah. Tanya ustaz tu, apa dia ayat Quran yang mengandalkan nak kuatkan iman kena beramal, kena berilmu. Lepas ilmu beramal lah. Lepas beramal baru beriman kita. Makna iman ni last. Bukan mula kita kena dapat. Mula dapat ilmu. Pelajaran dia. Mana ada ayat Quran bercakap macam ni? Bagi tahu saya sama. Ada tak? Kenapa kau tak tahu itu salah? Kau tak tahu sebab tak boleh. Kau pun jahil, ikutlah. Kau mana ayat dia? Ikut aja kan selama ni. Apa ustaz cakap? Ikut. Terutama ni Azri. Apa ustaz cakap? Kira betul. Benar. Dia 100% ikut ustaz. 100% ikut. Apa yang dicakap oleh ustaz tu conjecture namanya. Benda yang salah. Falsafah yang salah yang tak ada asas, evidence to prove. Falsafah tu betul tak ada. Kalau kita buat research lah, salah. Berilmu dapat beramal. Banyak orang berilmu, hampir semua tak beramal. Yang dikatakan berilmu, tahu. Macam mana dia boleh cakap macam tu? Tapi mereka menipu. Pahaman berasaskan penipuan lah. Jadi pahaman ni membuatkan orang Islam semua tak dapat iman lah. Menyangka ada iman. Macam mana berilmu dulu, maksudnya pada dia berilmu dulu, baru beramal, baru beriman. Berasaskan ayat Quran apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta manusia dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tafsir itu, kalau kita tengok bila ayat tu turun pada Nabi, tak pula Allah bagi dia faham pergi belajar. Ada Nabi pergi belajar. Lepas menerima ayat tu, dia pergi belajar. Sampai mati dia tak belajar. Tapi kau faham semua, kau mengikut ustaz. Bahawa mula-mula ilmu. Ini falsafah salah. Mengamalkannya takkan dapat iman, takkan dapat berjaya. Semua neraka. Salah. Kerana tafsir salah. Kenapa orang yang mentafsir iman tak ada? Iman tak ada, sebenarnya ilmu tak ada. Mendapat ilmu dengan belajar membaca dan menulis, ilmu tak dapat. Belajar pergi azhar, pergi madrasah, tak dapat ilmu. Itu dapat maklumat, bukan ilmu. Informations, not true knowledge. Tapi disilap, information dianggap knowledge. Saya bagi tahu banyak kali, ilmu bukan tahu banyak, ilmu tahu apa Allah mahu dan apa Allah tak mahu. Maknanya kamu akan tahu apa Allah mahu bila kamu jadi orang yang disayangi, dicintai oleh Allah. Allah takkan ajar orang macam Yazid ni tahu apa Allah mahu. Untuk apa Allah ajar dia? Dia bukan kekasih Allah. 12 tahun suruh cerai bini, tak boleh. Boleh? Kekasih Allah. Tak dapat ilmu. Tak dapat tahu apa Allah mahu. Takkan Allah nak bagi tahu apa aku mahu pada bukan kekasihnya. Dia tahu orang tu takkan ikutnya. Jadi
Pertama dapat iman. Nak dapat iman bukan dengan belajar membaca, menulis. Nabi Muhammad SAW sampai mati tak tahu baca, tak tahu tulis. Mana dia nak belajar? Macam ustaz-ustaz ni, mana dia nak belajar? Masuk Azhar, mana dia? Mana Nabi masuk Azhar atau institut pengajian tinggi agama? Ada tak ada? Belajar dengan semua rabai-rabai, padri-padri, tak ada dia belajar. Dia tak belajar Taurat, dia tak belajar Injil. Kenapa dia tak disuruh belajar? Ustaz suruh kita belajar. Masuk madrasah. Kalau nak masuk syurga, masuk madrasah. Banyaklah orang budak-budak masuk madrasah dari dulu lagi. Semua orang faham masuk madrasah. Hantar nak madrasah, hantar nak madrasah, hantar nak madrasah, hantar nak madrasah, hantar masak. Berpusu-pusu masuk. Sebab faham, nak dapat ilmu, nak dapat iman, ilmu. Baru dapat amal. Ilmu, amal dah salah dah. Dah tak boleh dah. Tapi nampak betul. Orang dengar betul. Betul, dapat amal kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, mana dapat amal? Tak tahu. Dia punya syaitan tunjukkan benda buruk, betul. Benda salah, betul. Aduh. Tunjukkan kat ustaz tu, dan ustaz tu tunjukkan kat kita. Belakang dia ada syaitan. Menjaja sana sini agama ni. Nak dapat ilmu, kena ada belajar. Dapat ilmu baru dapat amal baru dapat iman. Aduh. Dalam Quran Allah bagi tahu, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Perkataan siapa lebih baik dia mengajak manusia kepada Allah. Kemudian wa amila salihah, beramal baik. Tak ada ilmu atas tu. Kalau tidak, mesti ayat tu, hendaklah kamu menjadi orang yang belajar agama kemudian beramal saleh. Tak ada. Simple ayat. Mana ayat Quran yang ustaz dapat nak dapat iman ilmu? Mana ayat Quran dia ustaz? Dia tanya. Mesti dia tak jawab. Tapi kerana yang mendepan tu semua menganggap ustaz ni tak boleh ditanya, tak ada yang tahu, dengar je lah. Dengar dan disesatkan. Dengar dan disesatkan. Perkara ni rampant. Diajar di semua madrasah, surau, majlis-majlis ilmu. Dirosakkan semua kefahaman semua orang bahawa nak dapat iman kena ada ilmu. Mana ayat Quran dia? Kalau tafsir ayat waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah pun tak sama dengan ustaz punya faham. Nak dapat amal kena ada ilmu. Nak dapat amal soleh kena ada iman. Untuk dapat iman kena buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Itu tafsir dia. Bukan nak dapat iman kena banyak ilmu. Berdosa tak ustaz ni? Agak-agak. Walaupun dia tak tahu dia berdosa, tapi dia berdosa mengikut syaitan. Dan yang mengamalkan yang diajar, dia pun bahagian dapat dosa lah. Jadi yang paling banyak dosa yang mengajar lah. Yang mengajar salah. Lepas tu kita menganggap kita ni di bawah malaikat punya sayap. Sebab mengajar agama yang betul. Kalau mengajar agama, jadi bapa mak semua hantar anak belajar agama untuk jadi wali, untuk jadi kekasih Allah lah kan, supaya dapat doa untuk dia orang. Rupanya jadi alat syaitan untuk mengajar orang jalan salah. Nak dapat iman, ilmu. Bagi tahu saya, ustaz-ustaz yang dengar ceramah saya ni, semua bagi tahu kat saya dalam Facebook. Bagi tahu komen betul ini ayatnya. Cuba kau berani. Kalau berani, nah, benda salah. Sebab asasnya mentafsir surah Iqra. Mula-mula sekali. Kerana dia ingat mula-mula datang Quran tu, itulah mula perintah Allah.
Iqra tu Allah suruh baca, bacalah. Dia ingat belajar membaca. Kenapa Nabi tak belajar membaca? Maknanya tafsir kamu mesti salah. Nabi yang terima pun tak mengamalkan pergi belajar madrasah. Ada Nabi belajar madrasah? Tak ada. Ada Nabi pergi belajar tinggi-tinggi? Tak ada. Kenapa dia tak jadi macam ustaz ni? Dah tu salah lah maknanya. Takkan kamu tahu lebih pada yang menerima ayat ni? Kamu pula tahu. Sebab itu kalau kita nak tafsir Quran mesti tengok sunnah. Tak ada, tak boleh. Jadi sebenarnya perintah pertama bukan belajar. Perintah pertama datang selepas ayat yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dia itu setelah Nabi terima ayat ni, Nabi balik dan dia selimutkan diri dia, tidur. Dia sebenarnya ketakutan. Dia bagi tahu kat isteri dia, Khadijah, yang dia malaikat datang. Isteri dia kata, kamu orang baik, takkan benda tak baik berlaku pada kamu. Jadi ayat yang kedua itulah ayat perintah. Ya ayyuhal mudassir, Qum fa'anzir warabbaka fakabbir. Itu tak, ustaz tak bagi tahu macam ni. Tak ada satu ustaz tafsir macam ni. Ada? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Sebenarnya ayat yang pertama bukan ayat perintah. Ayat memperkenalkan Nabi sebagai Rasul. Sebab takkan wahyu turun pada satu orang melainkan dia Rasul. Dan nak memperkenalkan Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta kamu dari segumpal darah. Mestilah saya takkanlah nak bagi perintah tiba-tiba je, tak tahu dari mana perintah tu datang. Allah perkenalkan diri dia dululah. Yang aku Tuhan, kau Nabi. Barulah bagi perintah. Takkan tiba-tiba Iqra, terus perintah. Siapa bagi ni? Siapa yang bagi ayat ni? Ustaz pun tak ajar, tak fikir. Dia ingat baca Iqra tu perintah pertama pada semua manusia, iaitu belajar. Aduh. Sebab dia belajar agama. Jadi dia ingat dia dah buat perintah pertama. Salah. Kesian ustaz-ustaz. Jadi kalau siapa hantar anak-anak ustaz ni, dia silap lah. Silap besar. Menghantar anak madrasah belajar agama tinggi-tinggi. Konon lebih baik dia jadi doktor, lebih baik daripada dia jadi engineer. Ini orang syurga punya, mesti punya. Silap. Ahli neraka jadi. Kalau kau mau belajar agama, tak mengamalkannya. Dan mengajar pula supaya orang semua mengamal salah macam kamu. Kamu pun dapat juga nak masuk syurga apa? Jadi perintah pertama bukan ayat pertama, ayat kedua. Yang diturunkan ketika Nabi balik tu. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang berselimut. Mudassir tu orang berselimut, Muzammil pun orang berselimut. Saya tanya Ustaz, Muzammil tu tidur malam, Mudassir tu tidur siang. Bangun, buat kerja. Orang bangun ni suruh buat kerja kan. Tak ada suruh bangun suruh tidur balik, tak ada. Macam Anzalah sekarang tidur. Wahai orang berselimut. Anzalah tak adalah berselimut, tapi dia orang tidur. Mana bangun, jangan tidur. Buat kerja. Bangun. Qum fa'anzir warabbaka fakabbir. Bangun, buat kerja, ingatkan, beri peringatan. Qum fa'anzir warabbaka fakabbir. Tuhan kamu besarkan. Tu maksudnya tiada yang besar melainkan Allah. Beri dakwah pada orang. Ajak manusia kepada Allah lah, ke perintah pertama ni. Dan itulah perintah yang semua orang kena buat selepas mengucap. Ustaz tak ada ajar ni. Akhirnya semua sesat. Semua jadi orang Islam buta tuli. Tahu agama, tahu macam-macam, takwa tak ada. Tahu macam-macam, takwa tak ada. Bila takwa tak ada, baca Quran, memang tak faham. Lagi tak faham.
Kenapa ustaz-ustaz ni jadi salah? Sebab jalan salah. Diajar oleh syaitan. Syaitan ajar kita dapat ilmu dulu, bukan buat dakwah dulu. Sebab itu perintah pertama lepas mengucap bukan belajar agama, bukan belajar Quran. Ni hantar semua belajar Quran. Sebab ilmu ni lah. Hafal Quran, hafiz, alim, batu doktor. Hafiz, alim, engineer. Kata Najib, kami bagi duit dekat madrasah hafiz sebab kami nak mengeluarkan hafiz-hafiz yang doktor, jurutera, hafiz-hafiz. Sebab itu kita bantu dia. Macam nampak Najib ni dia faham. Betul lah, umur memang lah. Okey, Najib bagus. Masa Najib Mahdi mana bagi duit dekat madrasah tahfiz? Najib bagi semua. Panggil tahfiz-tahfiz datang rumah. Baca Yasin. Doa untuk Tun Razak. Macam bagi duit dekat dia orang bila pergi. Ada madrasah hafiz tu. Baik dengan Najib. Last terbakar tu. Banyak mati budak. Dekat Keramat. Salah guna madrasah hafiz, cari duit punya madrasah. Pelajaran silap. Pelajaran kita silap besar. Kita kena berubah dan bertukar. Apa saya cakap ni semuanya benar. Tak ada yang benar melainkan benar. Walaupun saya bukan orang alim, orang dikatakan belajar madrasah lah, bukan. Sebenarnya saya dapat ilmu dari Allah. Allah bagi alat kat saya nak tahu, dan Allah bagi saya ilham. Walaupun saya tak pergi belajar madrasah, Allah sayang saya sebab saya buat kerja mula-mula dakwah. Bila Allah sayang saya, dia bagi ilmu. Dia mula-mula dakwah, Allah sayang bagi ilmu. Ilmu tahu apa Allah mahu dan apa Allah tak mahu. Bila dah tahu itu, amal itu, dapatlah agama. Dapatlah amal soleh. Amal soleh lepas sebelum iman. Iman datang selepas buat kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Mula-mula mengucap, kemudian kena buat kerja, menunaikan hak mengucap tu. Tuntutan kalimah tu ada tuntutan dia, tanggungjawab. Tunai itu dulu. Bila tunai itu, baru boleh kalimah tu masuk. Maknanya baru iman masuk. Bila iman masuk, baru boleh Allah sayang. Bila Allah sayang, baru dapat ilmu. Bila dapat ilmu, baru dapat amal. Bukan boleh dapat amal daripada dapat iman, bukan. Stop. Bila dapat ilmu, baru dapat amal yang betul. Lepas tu Allah janjilah, bukannya kita nak dapat ni masuk syurga, selamat neraka. Tu janji Allah. Dia iman, amal. Dia tak ada iman, amal. Dia ilmu, amal, iman. Itu salah tu. Ustaz ni mengajar salah, bertaubat. Siapa yang dengar ceramah saya lah, dan sila sampaikan ke Ustaz, berhenti daripada mengajak manusia belajar ni. Mula-mula kita mau ajak, buat kerja dakwah. Buat kerja warabbaka fakabbir. Lepas tu wasiyabaka fatakhir. Ayat tu, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir warabbaka fakabbir. Tuhan kamu besarkan, kemudian wasiyabaka fatakhir. Pakaian kamu sucikan. Maksud pakaian ni maknanya kamu punya roh. Roh kamu tu pakaian kamu. Sucikan. Maknanya bila kita buat kerja warabbaka fakabir wasiyabaka fatah, bila kita buat kerja membesarkan Allah, Allah bagi kita iman. Jadi pakaian kita itu, roh kita, amal kita jadi bersih. Bukan pakaian yang ni, yang kita pakai ni. Pakaian kita sebenarnya amal kita, roh kita. Roh tu
bila beramal, amal baik, dia jadi bersih. Itulah pakaian kita. Kalau roh rosak, pakaian kotor. Sebab itu Allah sebut dalam ayat tu, wasiyabaka fatahhir. Tu ada ustaz tafsir macam ni? Tak ada. Dia orang punya tafsir salah. Lepas tu nak beritahu Nasuha tak boleh tafsir. Kau tafsir apa? Ayat Quran ni bukan pakaian macam pakaian ni. Dia ada tafsir. Itulah namanya tafsir. Pakaian tu ialah amal kita. Bila amal betul, roh kita betul. Pakaian kita. Jadi sebab itu perintah pertama ialah buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Kul, kum, bangun, buat kerja. Bangun tak ada nak tak buat kerja. Orang tak buat kerja, orang tidur. Tidur. Nabi nak tidur, selimut, Allah suruh bangun, buat kerja. Apa kerja? Besarkan. Tuhan kamu besarkan. Itu samalah dengan mengajak manusia kepada Allah. Ada'u ilallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Samalah tu. Tuhan kamu besarkan dengan mengajak manusia kepada Allah. Itu yang pertama. Ustaz-ustaz kena bagi tahu ini pada semua orang. Aku dulu banyak salah. Ini Dr. Nasuha bagi tahu yang betul. Kita ikut dia. Jangan ingat saya bukan ustaz, kamu tak boleh cakap macam ni. Yang betul ikut, yang tak betul buang. Yang betul pertama sekali, semua orang Islam yang belum buat, yang dah mengucap kalimah lama dah, baru mengucap, semua kena diajak. Mula-mula sekali perintah yang Allah bagi tahu dalam Quran, yang pertama ialah ayat yang kedua selepas Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbika bukan surah perintah, dia hanya memperkenalkan Allah sebagai Tuhan yang mencipta kita dari segumpal darah, dan Nabi itu Rasul, menerima wahyu. Ayat perintah, ayat kedua, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Saya ada tulis dalam tafsir Quran saya. Okey.